Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian. Okey, sambung pelajaran kita yang lepas. Kita masih lagi dalam pelajaran akidah sifat qudrat Allah Ta'ala. Okey, kita ulang balik pengertian qudrat. Qudrat bererti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah tu berkuasa di atas setiap sesuatu, apa sahaja. Okey. Tanda Allah itu berkuasa ialah dengan terciptanya sekalian makhluk. Okey. Allah SWT berkuasa menjadikan sesuatu perkara mengikut ketentuannya. Siapa makhluk? Makhluk ni selain daripada Allah semuanya makhluk. Apa yang kita nampak tak nampak, selain daripada Allah semua makhluk. Syurga, neraka, kita ni haiwan, bulan, bintang, udara, oksigen, semuanya makhluk. Okey, pada muka surat 51. Okay, Allah SWT Maha berkuasa. Kita tengok kisah Nabi Ibrahim ketika mana dia minta kepada Tuhan supaya memperlihatkan, menunjukkan kepada dia tentang kuasa Allah tu. Okay, pada suatu ketika Nabi Ibrahim berdoa dan munajat kepada Allah. Wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan kembali makhluk-makhlukmu yang sudah mati. Okay, Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya Allah nampakkan, petunjukkan kepada dia, kepada Nabi Ibrahim itu tentang kuasa Allah menghidupkan makhluk yang dah mati. Allah memperkenankan permohonan Nabi Ibrahim untuk menangkap burung. Setelah dah dapat tangkap 4 ekor burung tu, Nabi Ibrahim meneliti ke semua bahagian burung tu. Okay, Nabi Ibrahim pun dia memotong menjadi berkeping-keping, macam potong bawang tu, keping-keping. Okay, kemudiannya kepingan itu dicampurkan dan dibahagi pula kepada 4 bahagian. Okay, dah potong tu keping tu, lalu campur pula. Burung yang pertama, kedua, ketiga, empat tu campur semua. Okay, setiap bahagian diletakkan di atas puncak 4 buah bukit. Dah siap tu, Nabi Ibrahim letak kepada 4 buah bukit, puncak yang atas sekali tu. Letak bukit pertama, bukit kedua, bukit ketiga, bukit keempat. Dah campur semua tu. Okay, lalu apa terjadi? Selepas itu, Allah merintahkan Nabi Ibrahim supaya memanggil burung-burung yang mati itu. Memang dah mati, dah kena cincang matilah. Lepas tu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk panggil. Nabi Ibrahim pun panggil burung tu, lalu dengan izin Allah dan kuasaannya, maka datang berterbanganlah 4 ekor burung itu dalam keadaan sempurna dan bernyawa seperti sedia kala. Okey, inilah contoh tentang Allah tu Maha berkuasa. Seterusnya muka sebelah 54, kekuasaan Allah SWT. Okay, Allah tu mencipta langit dan bumi. Adanya alam ini iaitu dari tiada kepada ada. Wujudnya semua makhluk di dunia ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah SWT memati dan menghidupkan manusia. Allah SWT juga menjadikan malam dan siang. Tiada kuasa lain yang dapat menandingi kuasa Allah Ta'ala. Okay, ini semua kita kena beriman dan percaya, yakin 100%. Muka surat sebelah 55. Kita tengok pula kekuasaan makhluk. Kekuasaan manusia adalah terbatas. Allah SWT mencipta daripada tiada kepada ada. Kita ni asal-asalnya tiada, betul itu kepada ada sekarang ni. Okay, manakala manusia hanya mengubah sesuatu bentuk kepada bentuk yang lain. Contoh, besi, Allah sediakan besi, kita ubah kepada kereta. Ada batu, buat rumah, buat meja. Okay. Manusia hanya dapat mencipta sesuatu perkara itu setelah Allah SWT menyediakan sumber aslinya. Contohnya, manusia mahu membuat roti. Okay, kalau nak buat roti macam mana? Allah SWT yang telah mencipta biji gandum. Allah ciptakan gandum, kita buat roti. Allah ciptakan beras, kita boleh buat masak nasi, makan.
Okey, makhluk tidak mampu melakukan seperti mana yang Allah SWT lakukan. Okey, ni dua contoh tadi, kuasa Allah dan ni kuasa makhluk. Okey, kuasa makhluk terbatas. Seterusnya muka surat 58. Hukum mempercayai sifat kudrat. Apa hukum dia? Okay, sebagai umat Islam, kita wajib beriman dan mempercayai sifat kudrat yang ada pada Allah Ta'ala. Okay, kita wajib percaya, beriman. Allah bersifat maha berkuasa ke atas setiap sesuatu yang diciptakan. Golongan yang ingkar, siapa yang ingkar, hukumnya dosa besar dan terkeluar dari golongan orang-orang yang beriman, malah termasuk di kalangan orang-orang yang kufur. Okay, siapa yang tak beriman, tak percaya tentang kuasa Allah ni, dia menjadi kafir, rosak akidah. Wa na'udzubillah min zalik. Okay, sesungguhnya kuasa Allah itu tidak mampu ditandingi oleh sesiapa pun. Dengan ini, ternyata yang layak bergelar Tuhan sekalian alam hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Okay, itu gambar matahari, bulan, bintang, planet, siang ganti malam, macam tu. Okey, sebelah muka surat 59, kesan mempercayai sifat kudrat. Okey, apa kesan dia? Kesan pada diri kita. Okey, pertama, bertambah takwa kepada Allah. Yang kedua, sentiasa ikhlas buat ibadah, khusyuk dalam melaksanakan ibadah, menyedari akan batasan kekuatan manusia. Kita tahu, kita sedar atas kemampuan kita, kekuatan kita, mengharapkan keampunan dan keredaan Allah Ta'ala, rasa sifat rendah diri serta tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Last sekali muka surat 60. Okay, tadi kita belajar kesan, ini akibat. Okay, akibat tidak beriman dengan sifat kudrat. Apa akibat dia? Kesan dia kita dah tahu, ni akibat dia. Okay, akibat dia pertama, mudah terpengaruh dan mencari kuasa lain selain pada Allah. Dia mudah terpengaruh. Dia tak dah ingkar, dia tak beriman dan dia mudah terpengaruh. Dia jadi orang yang tidak baik. Okay, mudah buat maksiat, sifat mazmumah. Mazmumah ni sifat-sifat yang dicela, sifat-sifat buruk. Selalu mengatur orang, mengeji, mengumpat. Benda-benda yang buruk semua panggil mazmumah. Kalau benda baik dipanggil mahmudah. Okay, sifat mazmumah akan menguasai diri. Hukumnya berdosa besar. Akibat dia, tidak bersyukur dengan apa yang telah diberikan. Hidup tidak mendapat keberkatan. Keberkatan ni tak ada kalau kita ni selalu sakit ke, duit selalu habis. Itu tak ada keberkatan dalam hidup. Okay, dan sebenarnya ni dah tajuk akhir kita belajar untuk akidah tahun 4. Daripada mula-mula dulu kita belajar tentang apa? Beriman kepada qada dan qadar. Lepas tu kita belajar tentang sifat wahdaniyah. Allah tu esa, tunggal. Dan habis tajuk sifat qudrat. Allah Maha berkuasa. Okey, wallahu a'lam bisawab. Moga semua faham dengan baik, insya-Allah. Moga ilmu ini mendapat keberkatan. Moga kita dapat keberkatan dan dapat manfaat daripada ilmu ini. Inilah ilmu akidah. Okey, sebelum berakhir, Ustaz nak tinggalkan kerja. Nanti salin buat dalam buku, tulis ini saja, sikit saja. Okey, yang pertama, muka surat 54, salin kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, kemudian muka surat 55, salin kekuasaan makhluk. Okey, itu saja. Tidak siap, snap gambar dan hantar kepada Ustaz. Okey, boleh hantar bila-bila saja masa lapang. Okey, jangan terburu-buru. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.